Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan dan saya akan meneruskan pembincangan ini. Okey. Perkara 153 dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu keistimewaan Melayu dan kepentingan sah komuniti lain, telah menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum lain. UNESCO 1972 telah menyatakan bahawa suku bangsa Melayu berada di semenanjung Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand dan Filipina. Perkara 162/2 menyatakan Melayu ialah seseorang yang memenuhi 3 syarat asas, iaitu menganuti agama Islam, secara lazim bercakap Melayu dan akhir sekali menurut adat istiadat Melayu. Bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan telah menyatakan 4 cara untuk mendapatkan kewarganegaraan di Malaysia. Yang pertama ialah operasi undang-undang, yang kedua pendaftaran, yang ketiga naturalisasi, yang keempat gabungan wilayah. Terdapat 3 jenis kad pengenalan di Malaysia, iaitu MyKad. MyKad ini ialah pemegang kad pengenalan ini berstatus warga negara Malaysia. Kelayakan ini diberikan kepada seseorang yang mempunyai sijil kelahiran atau sijil anak angkat atau sijil warga negara atau sijil pengesahan taraf kewarganegaraan atau borang warga negara lampiran A. Seterusnya MyPR. Pemegang kad pengenalan ini bermastautin tetap berstatus bukan warga negara. Kelayakan ini diberikan berdasarkan permit masuk daripada Jabatan Immigration Malaysia. Okey, MyKas. MyKas ini ialah pemegang kad pengenalan bermastautin sementara berstatus bukan warga negara. Kad ini dikeluarkan kepada seseorang yang dilahirkan di Malaysia tetapi taraf kewarganegaraannya tidak dapat ditentukan dan tempoh sah laku adalah 5 tahun daripada tarikh kad itu dikeluarkan. Perlembagaan Persekutuan merangkumi kebebasan untuk rakyat-rakyat Malaysia. Kebebasan ini merangkumi jaminan kepada hak-hak sivil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan bersuara, hak kepada pendidikan dan harta. Ini mengambil kira keadaan fabrik masyarakat Malaysia, menjaga kedudukan khas orang Melayu dan kepentingan sah komuniti lain, kewarganegaraan, kedudukan raja, bahasa Melayu dan agama Islam. Kebebasan ini tidak mutlak, ia tertakluk kepada ketenteraman dan keselamatan. Pindaan perlembagaan 2/3 dan Majlis Raja-Raja, hak istimewa Melayu, hak kedaulatan Sultan, hal ehwal Islam dan kedudukan bahasa Melayu, kewarganegaraan, persempadanan pilihan raya. 2/3 sahaja. Bentuk sumpah dan ikrar, syarat pelantikan senator, tanah rizab Melayu. Sehingga kini 42 pindaan telah dibuat. 2/3 dan YDP Sabah Sarawak, royalty, kuasa imigresen, kewarganegaraan. Tapak integrasi. Tapak integrasi ini ialah sebuah ruang abstrak dan ruang nyata yang mengandungi pelbagai pihak atau kelompok masyarakat yang berbeza etika dan peradaban. Kelompok masyarakat ini terdiri daripada kumpulan etnik, agama, parti politik, badan bukan kerajaan dan sebagainya. Kelompok ini bertemu dan berikhtiar untuk mencari persetujuan atau titik pertemuan secara aman dan harmoni. Tapak integrasi ini juga wujud dalam pelbagai peringkat seperti makro, pertengahan dan mikro. Tapak integrasi ini bertujuan untuk mencapai matlamat yang telah dihasratkan oleh pihak kerajaan melalui 3 aspirasi perpaduan seperti: yang pertama, membina rakyat yang patriotik dan demokratik; yang kedua, membentuk identiti nasional; yang ketiga, memperkukuh ekosistem perpaduan. Objektif dasar perpaduan negara: mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Yang kedua, membentuk identiti nasional dengan semangat kekitaan, prihatin, inklusif, saling hormat dan bertanggungjawab. Yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia yang memudayakan perpaduan. Okey, terdapat 6 ciri-ciri tapak integrasi. Yang pertama, sebuah ruang sosial abstrak dan nyata. Yang kedua, satu titik pertemuan
untuk kelompok-kelompok strategik. Yang ketiga, proses pertemuan berasaskan prinsip tawar-menawar, perunding, pengantaraan. Yang keempat, ada tapak yang diinstitusikan, ada yang tidak. Yang kelima, ada yang berjaya, ada yang tidak. Yang keenam, usaha membina tapak integrasi diteruskan dan menuju ke arah penyatu paduan. Terdapat berbagai cara yang perlu dihadapi oleh rakyat Malaysia dalam memastikan tapak integrasi ini dapat dilaksanakan dengan baik di semua lapisan masyarakat. Antara cabaran yang perlu dihadapi: sikap berprasangka, diskriminasi, stereotip perkauman, etnosentrisme dan rasisme. Sikap negatif sedemikian boleh mendatangkan perselisihan dan perpecahan antara kaum. Dalam laporan tahunan 2018, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional menyatakan terdapat 11 kes daripada sejuta penduduk berlaku berdasarkan Indeks Ketegangan Masyarakat IKM. Terdapat 3 tahap integrasi makro. Yang pertama, makro untuk perlembagaan. Yang kedua, meso, iaitu bukan badan bukan kerajaan, NGO. Yang ketiga, mikro, peranan rakyat. Makro, perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan menggariskan pasal negara, iaitu kedudukan raja berperlembagaan, Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Raja berperlembagaan menjadi simbol perpaduan. Bahasa ibunda boleh dipelajari, agama lain diamalkan dan perkara 153 juga menjamin kepentingan majoriti lainnya. Keluhuran perlembagaan dalam prinsip rukun negara sebagai ejen penyatuan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Perkara 8, perlembagaan persekutuan menjamin hak kesamarataan yang amat penting bagi mengelak berlakunya diskriminasi dan ketidakadilan kepada rakyat, termasuklah dari segi agama, bangsa, keturunan dan jantina. Rukun negara yang diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 susulan peristiwa 13 Mei 1969 mengandungi 5 prinsip: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran berperlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Terdapat 5 pelan tindikan perpaduan dan integrasi nasional. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, agama. Yang ketiga, kebudayaan. Yang keempat, keselamatan. Dan yang kelima, media masa. Seterusnya, Saudara Amir akan meneruskan pembentangan bagi topik 6.